Okey, kita nak tengok bab 7, respirasi sel. Okey, 7.1, penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Bahawa subtopik ni kita sepatutnya boleh yang mewajarkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme, mengenal pasti apakah substrat utama dalam penghasilan tenaga, menyenaraikan jenis-jenis respirasi sel, iaitu respirasi aerob, respirasi anaerob dan juga fermentasi. Kita tahu semua sel hidup melakukan proses metabolisme. Okay, apa dia metabolisme ni? Metabolisme ni ialah semua tindak balas kimia yang berlaku dalam semua organisma hidup. Okay. Dan metabolisme ni melibatkan tenaga. Okay. Ada dua jenis metabolisme, iaitu yang pertama katabolisme dan yang kedua anabolisme. Okay. Apa dia katabolisme ni? Katabolisme ni ialah merupakan proses penguraian bahan kompleks kepada bentuk yang ringkas. Maksudnya, kita ada bahan kompleks yang diuraikan kepada bahan yang ringkas. Okay, yang ini kita panggil sebagai proses katabolisme. Okay, dan tindak balas ini membebaskan tenaga. Contohnya ialah proses penguraian glukosa semasa respirasi sel. Jadi respirasi sel ini merupakan proses katabolisme. Okay. Kita tengok pula apa dia anabolisme. Anabolisme ini ialah proses sintesis molekul kompleks daripada molekul yang ringkas. Bermakna kita ada molekul ringkas, kita gunakan untuk sintesis molekul yang kompleks. Okey. So dekat sini ialah prosesnya adalah proses mensintesis. Tindak balas ini menggunakan tenaga, dan tenaga ini diperolehi daripada respirasi sel. Okey. Contoh proses anabolisme ini termasuklah penghasilan glukosa semasa fotosintesis. Dan yang kedua, proses pembentukan protein daripada asid amino. Jadi kita tahu satu asid amino digabungkan dengan satu lagi asid amino, digabungkan dengan satu lagi asid amino melalui proses kondensasi, maka terbentuklah satu molekul protein yang kompleks. Okey, dan proses ini ialah proses anabolisme. Organisma memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidupnya. Dari manakah substrat yang kita gunakan untuk menghasilkan tenaga? Tenaga boleh dihasilkan melalui respirasi sel. Substrat utama dalam penghasilan tenaga adalah glukosa, iaitu C6H12O6. Tenaga kimia yang terdapat dalam glukosa dibebaskan semasa respirasi sel. Maksudnya, glukosa ini terbina daripada atom karbon, hidrogen dan juga oksigen, di mana atom-atom ini diikat dengan ikatan kimia. Jadi katakan ini adalah molekul glukosa. Ada molekul glukosa ini terbina daripada atom karbon, hidrogen dan oksigen yang diikat oleh ikatan kimia. Dalam ikatan kimia inilah tersimpannya tenaga kimia. Jadi semasa respirasi sel, ikatan kimia ini akan diputuskan dan tenaga kimia yang tersimpan dalam ikatan ini akan dibebaskan. Jadi, tenaga kimia yang terdapat dalam glukosa dibebaskan semasa respirasi sel. Okey, kita dah tahu dah. Respirasi sel menggunakan glukosa. Bagaimana haiwan dan manusia memperolehi glukosa ni? Glukosa diperolehi daripada proses pencernaan karbohidrat. Kita dah belajar dah bawah tajuk komposisi kimia jenis-jenis karbohidrat. Okey, let's say kita makan nasi. Okey, dalam nasi ada kanji. Okay. Di mulut, kanji akan dicernakan kepada maltosa. Kemudian maltosa akan dicernakan lagi kepada glukosa. Katakanlah kita minum air teh. Okay. Gula dalam air teh kita adalah merupakan sukrosa.
sukrosa akan dicerna kepada glukosa dan fruktosa. Begitu juga kalau kita minum susu, dalam susu ada laktosa dan laktosa dicerna kepada glukosa dan galaktosa. Okey, jadi glukosa ini merupakan substrat bagi respirasi. Bagaimana pula tumbuhan hijau memperolehi glukosa? Tumbuhan hijau memperolehi glukosa melalui proses fotosintesis. Okay. Di mana tenaga cahaya diperangkap oleh klorofil dan digunakan untuk fotosintesis bagi menghasilkan glukosa. Jadi kita nampak kat sini, ini adalah kloroplas. Dalam kloroplas ni ada klorofil. Apabila ada tenaga cahaya tadi akan diperangkap dan ditukarkan kepada tenaga kimia yang tersimpan dalam molekul glukosa. Kita tahu dah, tenaga dihasilkan melalui respirasi sel. Apa dia respirasi sel ni? Respirasi sel ialah proses pengoksidaan molekul organik iaitu glukosa lah melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Jadi, penghasilan tenaga adalah melalui proses respirasi sel, dan respirasi sel kita boleh bahagikan kepada dua jenis iaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Okey. Respirasi aerob ialah proses penghasilan tenaga yang berlaku dengan kehadiran oksigen, manakala respirasi anaerob pula berlaku tanpa kehadiran oksigen. Kita ada satu lagi alternatif untuk penghasilan tenaga iaitu fermentasi. Fermentasi ialah laluan alternatif bagi menghasilkan tenaga, dan proses fermentasi ini berlaku dengan kehadiran oksigen yang terhad iaitu oksigen yang sedikit sahaja atau juga tanpa kehadiran oksigen. Okey, kita tengok subtopik 7.2 respirasi aerob. Okey, bawah tajuk respirasi aerob ini sepatutnya kita boleh yang pertama mengkonsepsikan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel. Jadi kita boleh menerangkan, kita boleh mengkonsepkan bagaimana tenaga boleh dihasilkan semasa respirasi aerob dalam sel. Yang kedua, kita sepatutnya boleh menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel. Yang ketiga, kita boleh menerangkan bagaimana melakukan eksperimen untuk mengkaji proses respirasi aerob. Apa dia respirasi aerob ni? Respirasi aerob ialah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen. Jadi kita ingat aerob. A ni udara. Okey, so mestilah dalam udara ni ada oksigen. Okey, jadi ingat oksigen. Jadi aerob ialah penguraian glukosa dengan kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia iaitu dalam bentuk molekul ATP. So, oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Jadi, tenaga kimia yang tersimpan dalam glukosa tadi dibebaskan. Sebahagian besar daripada tenaga ini digunakan untuk menghasilkan molekul ATP. Respirasi aerob ini melibatkan dua peringkat. Peringkat yang pertama ialah glikolisis, diikuti oleh peringkat yang kedua iaitu pengoksidaan pirufan. Glikolisis ini merupakan proses glukosa diuraikan kepada pirufan, dan proses ini berlaku dalam sitoplasma. Ikuti oleh proses yang kedua iaitu pengoksidaan pirufan, di mana pirufat dioksidakan kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Proses ini berlaku dalam mitokondrion. Apa dia glikolisis ni? Glikolisis bermaksud penguraian glukosa oleh enzim berlaku dalam sitoplasma, di mana satu molekul glukosa diuraikan kepada dua molekul
piruvat, iaitu satu molekul glukosa diuraikan kepada 2 molekul piruvat. 1, 2. Dan tenaga yang dibebaskan digunakan untuk menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi kat sini tenaga yang dibebaskan ini digunakan untuk menghasilkan 2 ATP. Okey, seterusnya piruvat ini akan dibawa ke dalam mitokondrian untuk proses pengoksidaan. Kita tengok pula proses pengoksidaan piruvat. Okey. Pengoksidaan piruvat ini berlaku dalam mitokondrion di mana piruvat yang terhasil semasa glikolisis dioksidakan melalui satu siri tindak balas. Bukan satu tindak balas sahaja tetapi satu siri tindak balas, bermakna ada banyak peringkat tindak balas. Dan akhirnya menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Sebahagian besar daripada tenaga ini digunakan untuk menghasilkan molekul ATP. Keseluruhan proses respirasi aerob ialah glukosa akan mengalami glikolisis menghasilkan 2 molekul piruvat. Di mana di sini tenaga yang terhasil digunakan untuk menghasilkan 2 ATP. Kemudian piruvat yang terhasil ini akan mengalami pengoksidaan piruvat dalam mitokondrion melalui beberapa siri tindak balas. Okay, kita tengok ya. Piruvat tadi akan mengalami beberapa siri tindak balas dan akhirnya menghasilkan karbon dioksida dan air. Tenaga yang dibebaskan digunakan untuk menghasilkan molekul ATP. Dari sini kita boleh ringkaskan respirasi aerob sebagai glukosa dioksidakan oleh oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Dan tenaga yang dihasilkan adalah sebanyak 38 ATP. Kita dah dengar ATP sebenarnya apa dia ATP ni? ATP ini adalah merupakan ringkasan daripada perkataan adenosina trifosfat. Apa dia adenosina trifosfat ini? Adenosina trifosfat ini terbina daripada adenin, iaitu sejenis base nitrogen yang bergabung dengan gula ribos membentuk adenosin. Adenosin ini pula bergabung dengan fosfat. Kalau dia bergabung dengan satu fosfat, dia akan membentuk adenosin monofosfat. Kalau dia bergabung dengan 2 fosfat, dia akan membentuk adenosin difosfat ataupun ADP. Kalau dia bergabung dengan 3 fosfat, maka dia akan membentuk adenosin trifosfat, iaitu ATP. Yang ini just sebagai makluman sahaja, tak perlu ingat. Okay. Molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik ditambah kepada adenosina difosfat. ADP tambah dengan P dengan menggunakan tenaga daripada respirasi sel, maka terhasillah ATP, satu molekul yang bertenaga tinggi. Molekul ATP mempunyai ikatan fosfat yang lemah. Apabila ikatan fosfat pada molekul ATP diputuskan, tenaga yang terbebas dibekalkan kepada sel untuk membantu kita menjalankan aktiviti harian. Jadi, ATP akan terurai. Bila terurai, dia akan bebaskan tenaga yang kita gunakan untuk melakukan aktiviti harian, menghasilkan ADP dan P. Okey, ini adalah molekul ADP. Molekul ADP bergabung dengan satu fosfat dengan menggunakan tenaga daripada respirasi sel membentuk molekul
ATP, satu molekul yang bertenaga tinggi. Dan ikatan ini, ikatan antara fosfat dan ADP ini adalah merupakan ikatan yang lemah dan mudah terurai. Apabila molekul fosfat ini terurai daripada ATP, maka banyak tenaga akan dibebaskan. Dan tenaga ini digunakan untuk melakukan aktiviti sel. Secara keseluruhannya, respirasi aerob adalah merupakan proses penguraian glukosa oleh oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Sebanyak 2898 kilojoule tenaga ataupun 38 ATP terhasil. Persamaan perkataan bagi respirasi aerob adalah glukosa tambah oksigen membentuk karbon dioksida, air dan tenaga.